Biru ke, merah ke, turquoise. Kita bagi ladies first dulu, no? Puan Hajah, biru ke, merah ke, turquoise? Tunjuk berapa? Biru. Okey, muslimat belakang jawab biru. Kita tanya muslimin pula. Hak muslimin biru ke, merah ke, turquoise? Biru juga Haji. Sampai hati kata merah. Agak-agak lah. Biru. Hari ni orang Penang setuju, muslimin dan muslimat, dia kata biru paling tua. Tuan-tuan sekalian, hak sulung betul. Iaitulah turquoise. Walaupun semua satu Malaysia akan mimpi ceramah Datuk, termasuk Sabah Sarawak, mereka kata hak biru lah paling sulung. Nampak hampir kepada kematian pun nampak dia lah Muslim. Jadi hak nombor satu, kekanda kami Abang Sulung Ustaz Haji Muhammad Zalifi bin Haji Muhammad Daud. Seperti ataupun cuma banner dengan hak depan ni lain. Hak di banner nampak besar sikit, hak di depan ni nampak kurus sikit. Dia beberapa bulan mengamalkan diet Islam. Kerja sepenuh masa di Jakim. Dan biasa tuan-tuan tengok ditanyalah ustaz, da'i, halaqah, semua rancangan dia ada Islam. Jadi malam ni dia bersama dengan kita lah. Nombor dua saya, walaupun nampak saya ni macam lebih muda lah kan. Saya nombor dua. Biasanya kalau Khamis malam Jumaat, saya mengacarakan forum perdana Ehwal Islam. Malam ni lah, pukul 9 TV1. Tapi oleh kerana jemputan daripada yang bagi Datuk dan orang Penang, saya tolak forum perdana Ehwal Islam mai Penang malam ni. Dia cara sembang. Tapi nak semua patut jadual saya live malam ni. Tapi kerana dah janji dengan semua perai, saya main sini lah. Saya juga sama Ustaz Zalifi bertugas di Jakit. Dan nombor 3, adida kami Ustaz Ihsan, bekerja sepenuh masa di Mahkamah Syariah di Negeri Sembilan. Setakat ni tak ada lagi mana-mana TV ambil tetap, tapi seluruh KL dan Sarawak kenal sebagai penceramah khusus pra perkahwinan. Nikah cerai duduk, semua duduk dia cerai. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah, malam ni kita nak bincang satu tajuk secara langsung ataupun rakaman dirakamkan oleh Radio Mutiara FM kita. Terima kasih. Dan insya-Allah malam ni kita nak bincang satu tajuk. Kalau tajuk ni, saya mengacara forum perdana ni dah banyak dah, tapi ni tajuk paling hebat sekali. Dia macam suruh ke tidak ni, suruh ke? Dia macam tu sikit. Jangan buat baik, tapi buat yang terbaik. Itu tajuk kita malam ni insya-Allah. Sebelum kita nak tanya soalan pertama Ustaz Zalifi, ya, kita dengan Penang ni berpisah tiada. Oh masya-Allah, nasi kandak. Nasi kandak. Kalau di Penang apa istimewa paling teringat? Sebab Ustaz Zalifi paling lama duduk Penang. Paling istimewa Makanan apa? makanan. Nasi kandak Nasi kandak. nasi kandak. Nama kedai jangan bagi tahu. Tak boleh bagi tahu. Pot rahsia. Pot rahsia. Kalau kita bagi tahu dia kopi, kita tak ada juga. Tak ada. Kalau saya selain pada nasi kandak, Selain pada nasi kandak, roti nan cheese kapitan. spesifik. Kima. Pilihan masing-masing lah. Kalau saya Pasembok Pasembok pulau. Baik tuan-tuan, bila kita sebut tentang Penang tadi, kita ni lama duduk di Penang. Kami duduk di Penang sejak tahun 1981. Saya ingat ayah kita mula kerja tahun 1981 sampailah 1996. Kami dengan seorang perai ni tak jauh, sebab kami duduk di dekat saja di Bagan Cermai. Duduk lebih kurang 10 tahun, mengaji di pun sekolah kebangsaan Bagan Cermai. Tapi Ustaz Zalifi dia lama lagi, sebab dia sambung di Al-Masyur Laki sampai tingkatan 5. Jadi kalau dia sembang Penang itu lebih pada kami lah. Tapi kalau tanya Ustaz Zalifi lah, kalau lama duduk di Bagan, Bagan ni apa maksud Bagan? Bagan Penang ni dia ada dua, Tanjung, Seberang, ataupun orang sebut Bagan ataupun Batuan. Bagan tu datang apa? Jeti kot. Jeti. Saya takkan cari dalam Google. Tengok tu, dia pun buat leceh lagi ni. Tak tahu. Dia betul tu. Jeti ataupun pengkalan. Pengkalan. Dia di Penang ni ada Tanjung dan Seberang.
Maknanya tanjung tempat orang pi, niaga dan sebagainya bermula daripada bagan iaitu jeti. Dan bagan ni pula ada 10 bagan di Semang Perai ni. Bagan Jeremai, bagan lebay tahyak, bagan ajam, Apa lagi? pematang tuk kandu itu pematang. Matang. Kan dah. Bagan bagi. Bagan dalam, Bagan dalam, bagan luar, bagan luar, bagan serai. bagan serai. Yo ke bagan serai. Bagan serai sebelah. Hanya pembohong ke? Bukan padang serai. Bagan serai. Ada juga, okey. Ada apa lagi? Bagan tuan kecil. Bagan tuk kecil. Bagan lalang di Sabah. Bagan lalang. Bagan lalang ada sini. Ada juga. Sini pun ada bagan lalang. 8, 2 lagi. Dua lagi. Dua lagi Datuk Bandar kita. Tapi dia ada 10 bagan. 10 bagan. Dan seberang perai ni, okey, kita tanya pula. Oh, hari ni main tanya panel ni. Depok pun tengok macam Depok pun tak tahu. Depok mana tahu ni? Tanya Ustaz Rahim. Ustaz Rahim tak tahu. Orang lama di Sarawak. Dia panggil seberang perai. Seberang tu kita tahulah tanah besar. Perai tu apa? Perai ni bukan ekspor ke? Perai. Perai ni banyak gula. Perai ni diambil daripada bahasa Siam. Maknanya kami tunggu di sini. Maknanya seberang perai, seberang yang kami tunggu kat sini. Dia jadilah seberang perai. Oh dia. Cara nak dapat job seberang perai ni baca sampai tahap tu. Itu dia. Asal penduduk tahun 1800. 15 Disember 1976 naik taraf jadi Majlis Pembandaran Seberang Perai. Pada 16 September 2019 naik taraf jadi Majlis Bandaraya Seberang Perai. Jadi malam ni kita sambut sempena nak sampai 16 September 2 hari lagi kita buat majlis ulang tahun Majlis Bandaraya Seberang Perai. Masya-Allah. Ni baru mukadimah. Masya-Allah, mukadimah 10 minit tadi. Soalan pertama saya nak tanya Ustaz Zari bilang. Tajuk kita hari ni jangan buat baik, buat yang terbaik. Baik dengan terbaik sama ke? Ataupun ada beza? Dan pasal apa jangan buat baik, pasal apa kena buat terbaik? Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bahagia Datuk Bandar, seluruh para pimpinan pegawai kanan Majlis Bandaraya, Al-Fadhil Ustaz Abdul Rahim, Ketua Imam dan seluruh jawatankuasa pimpinan, muslimin dan muslimat, serta perempuan dan anak-anak yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Jangan buat baik, buat yang terbaik. Tu dia. Ustaz Ihsan, kalau dalam bahasa Inggeris kita ada 3 kan? Good, lepas good apa? Good, very good. Ya, very good, very good. Okay. Ingat saya tak sekolah. Ada belum faham. Satu lagi. Good, very good. Good. Best. Better. Better. Baik, tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala sekalian. Tajuk ni bagus. Tuan Haji Asruddin kita punya jawatankuasa ni. Tajuk ni bagus. Kenapa? Dia peringatkan kepada kita, Tuan Haji Puan Hajah, atas dunia ni yang sedang kita duduk sekarang ni, jangan sekadar buat baik, tapi buat satu-satu benda, buat satu-satu amalan, buat yang terbaik, buat sungguh-sungguh, buat yang paling ikhlas yang kita boleh, buat yang paling jujur kita boleh. Sebab apa? Sebabnya tuan-tuan, dalam surah Al-Hashr Allah Ta'ala peringatkan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Tuan-tuan, Allah Ta'ala peringat kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, berimanlah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Nombor 2, Allah Ta'ala minta kita ni suruh perhati diri kita setiap orang. Perhati diri kita setiap orang. Wal nafsum ma qaddamat lighad. Apa yang hang telah buat, apa yang telah kamu buat untuk hari esok kamu. Hari esok tu di mana?
Iaitulah hari akhirat nanti. Nih, tuan-tuan, kita semua ni, saya, Hariri, Ehsan, Al-Fadhil, Ustaz Rahim, dan semua kita lah. Semua kita ni Allah Ta'ala bagi modal sama semua. Apa modal kita? Masa 24 jam. Allah Ta'ala bagi semua sama. Ustaz Al-Fadhil, Ustaz Hasan, Masya Allah, rakan kita di Jakim, pegawai nikah cerai rujuk di Jabatan Agama Islam. Masya Allah, kamu pindah di Pulau Pinang. Sampai sebulan lagi Ustaz? 2 bulan lah. Masya Allah, masa pantas berlalu. Tuan-tuan, ni kita duduk sekarang ni 24 jam kita dapat pada hari ini, tuan-tuan. Bukan percuma, bukan saja-saja, tapi kita sedang diuji oleh Allah. Lepas kita mati atas dunia ni, terputuslah, tutuplah buku rekod kita ni, buku catatan amal kita nanti. Nak buka balik bila Tuan Haji Puan Hajah? Nak buka balik di hari akhirat, nak timbang amalan yang kita buat atas dunia ni 24 jam sehari, 7 hari seminggu ni, nak timbang balik berat belah mana. Berat belah amalan-amalan kebaikan ke, ataupun berat belah maksiat, kejahatan, dosa, mungkar. Nak timbang mana berat belah baik ke, ataupun belah dosa tadi. Maka dengan sebab itu, hadirin yang dirahmati Allah, kita kena selalu ingat diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, Nabi perumpamakan, kata Nabi, aku dan dunia ni samalah seperti misalan seorang penunggang kuda. Penunggang kuda, kata Nabi, bila dia berjalan, bila cahaya matahari terik panas, bila panas terik dahaga, berhenti sat duduk bawah pokok. Kata Nabi, apabila cuaca sudah redup, cuaca dah selesa, dah rasa hilang mengantuk, kuat balik, naik kuda balik, berjalan balik, nak sampai ke destinasi. Kita tadi daripada Kuala Lumpur, driver kami hari ni, Datuk, yang baju biru terang ni, daripada Kuala Lumpur terus sampai di Seberang Perai ni non-stop, alhamdulillah, berhenti sekali je di RNR Rawang dengan Gunung Semangui. 2 kali kami berhenti. Kan? Maknanya perumpamaan dunia di tempat RNR tu lah. Setelah kita semayang, setelah kita makan, setelah kita minum, rehat saat bagi hilang mengantuk, teruskan perjalanan sampai ke destinasi. Tuan-tuan haji, puan hajah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dalam satu riwayat, para sahabat Nabi dia tanya kepada Nabi, dia tanya, ya Rasulullah, kami ni tak ada duit nak sedekah, nak infak, tak ada duit ya Rasulullah. Macam mana kami ni ya Rasulullah? Apa yang boleh kami buat? Nabi kata, kamu kena kerja. Kamu kerja, cari duit, bila ada duit lebih, sedekah, infak. Kemudian sahabat-sahabat jawab, kalaulah kami tak mampu kerja, tak ada duit juga ya Rasulullah, macam mana nak sedekah ni? Nabi kata, kamu tolong kempen, tolong bagi tahu pada orang, ceramah pada orang, kempen pada orang, suruh orang sedekah. Maknanya tengok tingkatan-tingkatan yang Nabi tunjukkan kepada sahabat. Kalau tak mampu buat satu-satu benda tu, buatlah apa yang kita mampu, kerana faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Benda baik walaupun sekecil-kecil benda, Allah Ta'ala akan balas. Benda buruk, benda jahat, sekecil-kecil benda pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan balas. Kerana itu tuan-tuan dan puan, masa Allah Ta'ala bagi kepada kita ni, kita manfaat yang sebaik-baiknya, buat sesempurna mungkin. Sebab semua ni akan ditimbang di neraca mizan nanti, yang akan menentukan bagaimana burukkah baikkah nasib kita di hari akhirat nanti. Wallahu a'lam. Masya Allah. Maknanya Ustaz Zaribi, orang yang masuk syurga, dia bukan buat sekadar baik, terbaik dalam hidup dia, dia nak semua perkara baik. Sebab itu hari ni Ustaz Ihsan, depan kita ni kita ni macam duduk di Seberang Perai ni, macam sebuah keluarga lah.
Dan kita ni mai jalan-jalan pun alhamdulillah, bila naik saja poster ni, habis masuk dalam grup tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, mai habis kawan-kawan duduk ni, saya duduk perhati ada pula kawan atas kawan pun ada. Saya dengar kawan atas kawan Cik Rah, orang MPST, dia pun main juga, saya haraplah. Jadi saya sebut nama dah ni. Cik Rah. Dan juga ramai kawan-kawan lagi lah yang hadir. Terima kasih banyak-banyak. Haduk belakang tu kalau main depan sikit pun tak apa. Cuma saya tak pasti ni, puan-puan di belakang boleh dengar tak suara saya? Kalau boleh dengar, angkat tangan. Good. Boleh dengar clear. Puan Hajah di dalam tu, kalau boleh dengar, angkat tangan. Good. Good. Alright. Maknanya saya bimbang, orang perempuan kita kena jaga, takut dia tak dengar. Lagi dia boleh tak harang main dengar, tak dengar apa pun. Yang belakang boleh main dekat sikit. Sebab orang kata kalau tengok dekat sikit, dia kata besar. Tengok dalam TV nampak tak apa handsome, dekat lagi handsome. Dia apa kata lah. Baik saya. Bila kita nak buat terbaik dalam hidup kita ni, depan kita ni ramai ketua keluarga. Ada ibu ayah bawa anak-anak, dan nak jadi baik ni dia mesti mula daripada keluarga. Lagu mana kita nak buat supaya kita ni siapa pun lah, supaya kalau kita jadi seorang ayah, kita buat yang terbaik jadi ayah. Kalau jadi seorang isteri yang terbaik pada keluarga. Kalau jadi anak yang terbaik kepada mak ayah. Lagu mana Ustaz? Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa khabar semuanya? Sampai hati tuan-tuan kata saya paling sulung. Hampir setiap tempat saya pergi, pakat duk kata saya sulung. Saya cuba dulu buang misai. Isteri saya kata jangan buang, dia kata nampak macam sumbing, dia kata. Jadi saya kekal lagi misai ni. Rasa kena kuruskan badan tu supaya nampak lebih muda tuan-tuan dah. Okey, tak apa. Tuan-tuan dan puan-puan, pertamanya saya ucap syukur kepada Allah Ta'ala kerana saya boleh hadir pada malam ini. Tuan-tuan tahu ke tidak, saya hari ini, minggu ini, tuan-tuan dan puan-puan, saya tak tahu saya boleh hadir ke tidak. Sebab isteri saya, dia due untuk anak yang keempat awal bulan 10. Cumanya isteri saya ni kalau dia bersalin mudah. Contoh dia kata sakit, bawa pergi ke hospital 7.30, insya-Allah 8.30 dia bersalin. Yang kedua, ketiga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya kata pada abang saya ni, saya kata tak apa ke kita setuju ni mai majlis bangprai panggil kita ni. Kata isteri saya tak tahu lagi nak beranak ke tidak. Dia kata Zarifilah, dia komen kat dalam grup tu. Dia kata insya-Allah boleh hadir. Dia kata alhamdulillah hari Jumaat baru ni isteri saya melahirkan anak yang keempat. Alhamdulillah, syukur. Nombor 1 lelaki, nombor 2 lelaki, nombor 3 lelaki, nombor 4 lelaki, tuan-tuan dan puan-puan. Syukur dah. Orang Penang tanya, anak isteri tu nombor berapa? Isteri tu, isteri masih lagi nombor 1 lah. Sebab selalu yang cakap banyak ni dia satu jenis yang pendiam ni, hati-hati sikit. Sebab apa saya kata begitu? Yang duduk di mahkamah, tuan-tuan dan puan-puan, sebab kita kerja mahkamah syariah, kadang-kadang stres juga. Kadang-kadang dia filekan permohonan poligami. Saya tanya, encik ni pekerjaan apa? Dia boleh jawab kat saya kerja pemandu lori. Dia kata, "Peh." Saya kata pemandu lori boleh poligami, aku dengan belanja dengan songkok berapa inci ni pun tak poligami. Mana kata hebat pemandu lori. Betul tak? Tapi saya yakin orang di sini seorang je tak yang ada kat sini. Betul tak? Seorang ke lebih? Awak diam ni. Jenis pendiam ni bahaya juga. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, tajuk kita malam ini adalah jangan buat baik, buat yang terbaik. Maka dalam masjid ini, tuan-tuan dan puan, saya yakin dan percaya majoritinya sudah berkeluarga. Betul ke tidak? Betul. Maka keluarga yang kita nak bina ini, tuan-tuan dan puan-puan,
Dia ada suami, dia ada isteri, dia ada ayah, dia ada ibu, dia ada anak. Kalau tuan-tuan tanya saya punya pekerjaan ni tuan-tuan Isnin sampai Jumaat. Sabtu Ahad saya berceramah ke orang yang nak mendirikan rumah tangga ni khusus perkahwinan. Hari Sabtu Ahad saya jumpa orang nak kahwin, hari Isnin hingga Jumaat saya jumpa pula orang nak cerai. Jadi 5 hari jumpa orang nak cerai, 2 hari jumpa orang nak kahwin. Tapi bila mana datang ke masjid tuan-tuan dan puan, tuan-tuan tahu apa saya rasa? Saya merasakan sesuatu yang sangat hebat. Sebab itu saya ucap tahniah sangat-sangat kepada Majlis Pembandaran Bandaraya Subang Perai kerana dia buat sempena sambutan ulang tahun yang keempat ini, dia buat di masjid. Kenapa? Sebab masjid ini tuan-tuan tempat orang berkumpul. Siapa yang datang? Orang-orang yang baik, yang ada keluarga, yang suaminya baik, isterinya baik, bawa anak-anak ni nak perkenal kepada anak-anak. Ini majlis yang baik. Maka ini satu tindakan yang bagus. Kalau tuan-tuan ingat lagi lah, waktu orang dulu-dulu bila mana dia akad nikah, kadang-kadang kalau di sebelah selatan Johor kan, dia akan baca satu skrip bahawasanya mulai hari ini ayah akan serahkan kamu kepada orang ini, namanya sekian. Masya Allah, menitik air mata. Tapi orang hari ini kalau akad nikah macam mana? Akad nikah selfie pula tuan-tuan dan puan. Jadi macam seolah-olah nak main-main kan. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, bila mana berlaku saja akad nikah itu, aku janji kita dengan Allah Ta'ala, aku terima nikahnya ini, aku akan menjadi seorang suami yang baik dan menjadi seorang isteri yang baik. Itu matlamat kepada perkahwinan. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah kita main-main, kita tak faham tentang matlamat kita kahwin tadi tuan-tuan dan puan-puan, maka tiadalah istilah yang terbaik yang kita nak lakukan. Kenapa? Sebab awal-awal lagi kita tidak bersungguh-sungguh, kita tidak serius dalam mendirikan rumah tangga ini. Tuan-tuan, saya ni tuan-tuan dan puan-puan, setiap hari bekerja di mahkamah, ada hari saya sedih, ada hari saya gembira, ada hari saya kecewa, gembira, sedih. Kenapa? Sebab melihat keadaan keharmonian rumah tangga yang ada di negara kita. Sebab itu ibu dan ayah tuan-tuan dan puan-puan perlu bekerja keras, perlu buat sesuatu. Kalau tuan-puan nak tahulah, kami ni 5 beradik tuan-tuan dan puan-puan. Nombor 1 Ustaz Zarifi, nombor 2 Ustaz Hariri, nombor 3 Ustaz Ihsan, nombor 4 bukan Ustaz, nombor 5 Ustazah. Maka 5 beradik ni tuan-tuan dan puan, kami ni ada seorang ibu dan seorang ayah. Maka ayah kami tuan-tuan dan puan, dia mula berkhidmat di sini, di mana? Di sebagai pegawai kastam. Apa yang saya nak share dengan tuan-tuan dan puan? Pengorbanan yang perlu dibuat oleh seorang ibu dan ayah ini, dia mesti bermula dengan keadaan yang cukup mulia dan cukup baik. Kalau saya boleh share dengan tuan-tuan dan puan-puan, permulaan kehidupan ayahanda dan ibunda saya ni tuan-tuan dan puan-puan, bila mana dapatnya sulung Ustaz Zarifi tadi tuan-tuan dan puan, bermula dengan seorang ayah yang mana dia ubah diri dia. Apa dia buat? Dia cari kawan baru dia. Di mana? Di masjid dan di surau tempat kami tinggal tuan-tuan dan puan-puan. Maka dia perkemaskan ilmunya. Maka dia akan pastikan tuan-tuan kelima-lima ini mesti khatam kali pertama mesti dengan dia. Dia tak akan serah pada ustaz-ustazah, sebab ustaz-ustazah ini hanyalah untuk polish bacaan anak-anak dia sahaja. Bila mana dia buat begitu tuan-tuan, dialah imam, dialah guru Quran, dialah memberikan tazkirah di hari Sabtu dan Ahad. Apa jadi? Anak-anak akan set dalam minda dia bahawasanya mak ayah aku ini orang yang baik. Bila mana mak ayah itu orang yang baik tuan-tuan, maka secara tidak langsung anak-anak ini dia akan follow apa yang ibu ayah dia buat. Sebab itu kena ada perubahan.
Perubahan daripada diri kita sendiri, bagaimana kita nak menggunakan pengorbanan apa yang kita nak buat supaya keturunan kita, ahli keluarga kita menjadi orang yang baik, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu kalau bercerita tentang Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan, ayah kami ni dia tak pukul, tapi dia backing. Kalau backing, kalau orang Penang panggil apa? Cengeng lah tak? Betul sebut ni, cengeng, tuan-tuan. Kalau dia dekah, tuan-tuan, menitik air mata. Tapi di antara ketiga-tiga ni, tuan-tuan, yang paling kuat menitik air mata, tuan-tuan, tidak lain tidak bukan adalah moderator pada malam ini. Oi. Minta balik yang berhormat, ini melanggar peraturan syarat. Ni yang tengah ni. Saya tak menangis, tuan-tuan, sebab saya hati kering sikit. Yang tengah ni buat menangis. Sebab tu dia kurus, sebab keluar segala lemak, nangis semua keluar, tuan-tuan. Gurau. Baik. Maka tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah kita katakan, kalau kita tak berubah sekarang, kita nak berubah bila? Kalau kita tak nak berubah sekarang, bila masa yang kita nak berubah? Sebab dinyatakan oleh Ustaz Zarifi tadi bahawasanya kita ada dua pilihan, nak buat baik ataupun tidak, ada dosa dan ada pahala. Dan ending semua sekali kita tahu dah bahawasanya kita semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, dalam lagu lama, apa bunyinya? Hidupnya insan tiada yang abadi, menunggu saat panggilan azali. Hilanglah nafas, tak bergerak lagi tanah perkuburan, kita bersemadi. Ya Tuhan, Ya Allah, Ya Rahman, ampuni kami. Ya Tuhan, Ya Allah, Ya Rahman, ampuni kami. Maka kitaran hidup kita ni, tuan-tuan, endingnya akan hisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu nak masuk syurga ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia tak kira dah. Dia akan pilih di antara yang paling terbaik. Kalau kita lah nak naik atas stage dah, nak terima anugerah dekan, nak terima nombor 1, adakah semua kelas akan naik atas stage? Tak. Dia akan ada yang paling terbaik, yang paling layak, yang paling konsisten, yang paling hebat keputusannya yang akan dipanggil untuk menerima anugerah-anugerah itu, tuan-tuan dan puan-puan. Itu kita cerita ibu, ayah, suami dan isteri. Maka yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, adalah anak-anak. Saya yakin tuan-tuan dan puan yang ada di hadapan saya ini, yang masih lagi ada ibu dan masih lagi ada ayah. Maka menjadi anak ni, tuan-tuan dan puan, kita kena faham bahawasanya mak ayah kita ini, dia bukan orang muda, dia orang tua dah. Bila orang tua ni, tuan-tuan dan puan, perasan ketika orang tua, dia selalu ulang benda sama. Perasan tak, tuan-tuan Haji, Puan Hajah? Orang tua ni perasan tak, dulu waktu muda dulu, dia bercakap ada filter, tapi bila mana dah tua, dia melepah cara dia cakap, kadang terasa hati kita. Tapi tuan-tuan kena ingat apa yang Nabi SAW bersabda, bahawasanya, tuan-tuan dan puan, apa Nabi sebut? Ghanima anfu, summa ghanima anfu, ghanima anfu. Maka para sahabat baginda Nabi SAW, bila mana Nabi menyebut kehinaan, 3 kali Nabi sebut. Maka para sahabat bertanya pada Rasulullah, siapakah yang engkau maksudkan wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, siapa sahaja yang mempunyai orang tuanya ketika mana sudah lanjut usia, salah satu atau kedua-duanya, namun dia ini tidak menjadikannya
asbab untuk dia masuk syurga, maka orang ini yang Nabi maksudkan termasuk dalam kehinaan. Maka tunggu apa lagi? Bila mana kita ada orang tua kita, tuan-tuan, buat baik kepada dia, kita taat kepada dia, kita gembirakan hati dia. Kalaulah kita kata dia suka makan itu, suka makan ini, bawa lah. Kalau setiap bulan kita ada duit lebih, beri pada dia. Kenapa? Sebab barang siapa yang mana dia masih lagi ada orang tua tetapi dia tidak berbakti, dia menyakitkan hati orang tua dia, tuan-tuan, maka tunggulah apa yang Nabi sebut itu, orang itu Nabi katakan sebagai hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kita ni bila sebut suami, bila sebut isteri, bila sebut ayah, bila sebut ibu, bila sebut anak, ayuh, masing-masing kita menjalankan tanggungjawab masing-masing. Kenapa? Sebab kita semua ini nak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah matlamat kita, tujuan utama kita hidup di dunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Maknanya Ustaz Ihsan, siapa pun kita, Betul. maknanya kita buat yang terbaik dalam ruang kita. Kalau kita seorang ayah, medan kita keluarga kita. Betul. Kalau kita seorang pekerja, medan kita tugas kita. Betul. Kalau kita adik ataupun anak-anaknya, ni yang tanya depannya, yang pakai baju PSG-nya, nama apa ni? Nama apa? Firas. Umur berapa? 11 tahun. Tengok, umur 11 tahun, duduk paling depan. Ustaz Zarifi ada anak perempuan umur 10 tahun. Nak tak? Tak mau. Wajah. Dia tak tengok gambar Dia tak lagi. tengok gambar lagi. Kalau hang tengok gambar, anak ustaz kot. Anak hang? Anak Tok Imam pun. Masya Allah, tapi bagus. Ni adik-adik kita, anak-anak kita ni main masjid. Sebab kami teringat waktu kami kecil-kecil dulu pun boleh jadi penceramah dan sebagainya, kerana main masjid lah. Ayah selalu duduk main masjid. Bila kita ada program-program macam ni, kita buat persembahan. Betul. Buat persembahan. Sebelum penceramah-ceramah, maka anak-anak ni lah yang buat persembahan. Lagu apa dulu kita nyanyi? Di pondok kecil, di pantai ombak berbuih putih beralun-alun. Terus bunyi. Bunyi dia tu. Kita nak azan dulu ke ataupun terus Ustaz? Azan. Azan dulu. Baik, kita bagi laguan kepada azan. Kita akan sambung insya-Allah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله
حي على InsyaAllah tuan-tuan kita sambung sikit lagi sebelum kita salat isyak berjamaah. Puan-puan hajah di belakang okey lagi? Okey, Alhamdulillah. Sebab MPSP bagi tahu kami, dia kata Ustaz, malam ni program kita Ustaz ceramah sampai 11.30 malam. Okey ke? Boleh tunggu? Nampak macam tak ikhlas dia tuan. Jangan, kita tak boleh habis lambat. Pukul 9:10 kita kena berhenti dah Ustaz Zanti. Baik, kita nak sambung perbincangan kita. Bagi anda yang mendengar di Mutiara FM, terima kasih kerana terus mendengar Majlis Ilmu. Malam ini kita bersama Ustaz Tiga Beradik sempena dengan ulang tahun keempat Majlis Bandaraya Seberang Perai. Baik, Ustaz Zanti, bila kita sebut tarikh ni, saya rasa istimewa sangatlah tahun ni. Ulang tahun pertama dia sempena dengan Hari Malaysia, 16 September. Lepas tu dekat-dekat pula dengan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, bulan Rabiul Awal. Tahun ni memang tahun terbaik lah. Lagu mana kita nak ambil contoh Nabi, mai kepada kehidupan kita, nak buat terbaik dalam hidup kita macam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sila. Baik, tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, sahabat tanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, atas dunia ni orang yang paling baik siapa ya Rasulullah?" Jawapan yang dibagi ni bukan jawapan ustazah tak, tapi Nabi sendiri yang bagi jawapan. Apa KPI dah? Apa kriteria orang paling baik ni? Nabi kata, "Man tala umruhu wa hasuna amalu." Nabi kata orang yang paling baik atas dunia ni ialah orang yang diberikan umur panjang pada dia dan baik pula amalan dia. Maknanya umur dia tu 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Allah Ta'ala bagi masa kat dia tu, dia buat betul-betul baik amalan dia. Kemudian sahabat tanya lagi pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, orang yang paling teruk atas dunia ni siapa pula wahai Rasulullah?" Nabi kata, "Man tala umruhu," orang yang umur panjang, Allah Ta'ala bagi umur pada dia, "wa sa'a 'amaluh," orang itu buruk pula amalan dia. Ni dia yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada kita. Baik tuan-tuan, kerana itu kita nak bawa akhlak Rasulullah dalam kehidupan kita. Akhlak Rasulullah bukan setakat dalam masjid, bukan setakat dalam surau, bukan setakat di atas tikar sejadah, tak. Di pasar ikut akhlak Rasulullah, di pejabat ikut akhlak Rasulullah, di padang ikut akhlak Rasulullah, ikut akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tuan-tuan, saya nak bawa beberapa contoh. Yang pertama, ada cucunda Nabi ataupun cicit Rasulullah. Nama dia Zainul Abidin. Zainul Abidin ni tuan, cucunda ataupun cicit Rasulullah ni, dia orang nampak macam kedekut. Orang nampak dia macam kedekut. Rupa-rupanya tuan-tuan, cicit Rasulullah, cucu Rasulullah ini, Zainul Abidin ini, rupa-rupanya dia ni ada satu amalan yang dia buat orang tak tahu. Apa dia? Setiap pagi di kawasan rumah dia, kawasan kampung dia tu, setiap pagi dia ni akan pergi letak makanan depan pintu rumah fakir miskin. Dia letak roti, dia letak roti puri, pekna, ikutlah. Dia letak depan muka pintu rumah fakir miskin. Orang fakir miskin ni tak tahu. Buka-buka pintu, tengok-tengok ada makanan depan pintu, tapi tak tahu siapa bagi ni. Begitulah setiap hari. Akhirnya tuan-tuan membuat, bila bocor rahsia, baru tahu yang selama ni Zainul Abidin yang duk bagi makanan kat kita ni. Bila dia tahu? Setelah Zainul Abidin ini meninggal dunia. Bila dia mati, bila dia dikebumikan, mula itu buka-buka pintu, tengok-tengok tak ada dah makanan. Baru tahu rupanya, ya Allah, Masya Allah, selama ni yang duk bagi makanan kat kita ni ialah Zainul Abidin. Bila nak dimandikan jenazah Zainul Abidin, kelihatan di atas bahunya kulit kasar sikit. Sebab apa? Tanda waktu dia hidup, dia duk angkat, duk tanggung benda yang berat. Maknanya amalan dia ni hanya Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Kerana itu tuan-tuan haji puan haja, kena hati-hati nak dengan handphone hari ni. Tak semua benda boleh kita pergi duk cerita dalam ni. Tak semua benda. Kenapa kita bimbang? Kalaulah amalan-amalan kita ni tak ada satu benda penting, iaitulah ikhlas. Tak ada ikhlas, kita bimbang di hari akhirat nanti buka-buka buku, tengok-tengok tak ada dalam buku. Tak ada dalam buku catatan amal. Dia jadi apa? Haba'an mansura. Umpama debu-debu yang berterbangan, tak dikira amal-amal kita. Ikhlas dalam amalan. Nombor dua tuan-tuan, contoh seorang tabi'in, namanya Muhammad bin Sirin. Namanya Muhammad bin Sirin. Tuan-tuan, hebat Muhammad bin Sirin. Dia seorang ulama besar, seorang tokoh yang ilmuwan yang hebat. Pada masa yang sama, dia kerja dia sebagai usahawan minyak zaitun. Astagfirullahaladzim. Usahawan minyak zaitun. Tuan-tuan, dalam riwayat mencatatkan, dia terpaksa kerana nak mula bisnes ni, dia nak beli minyak zaitun tu kena bertong-tong lah. Jadi nak beli dalam jumlah yang besar. Dia tak ada modal, tak ada duit. Apa yang dia buat? Dia pinjam duit kawan dia. Belilah minyak zaitun bertong-tong. Tuan-tuan mana aja? Tiba-tiba ada seorang ni, dia kata, aku tengok macam ada tikus duduk dalam salah satu tong minyak zaitun hang ni, tapi aku tak tahu mana satu. Aku tak tahu mana satu tikus ni masuk tong yang mana. Mati dah berminggu-minggu dah, jadi bangkai dah. Oleh kerana saat ini waktu tak ada teknologi nak tengok DNA apa bangkai, tak ada waktu tu kan. Jadi apa yang dibuat oleh Muhammad bin Sirin, tuan Haji puan Haja, dia diterbalikkan semua minyak-minyak zaitun tong-tong tadi ni. Sebab dia kata apa? Dia tak mau menanggung dosa menzalimi pembeli-pembeli minyak zaitun dia. Tiba-tiba beli-beli, makan-makan, minum-minum, bekas bangkai di dalam tu. Tengok tuan-tuan, ini yang disebut warak. Warak tu maknanya berhati-hati dalam hukum hakam. Ni nak kaitkan dengan kita tuan-tuan yang kerja di majlis bandaraya dan kita semualah. Jangan sama sekali makan benda yang haram. Jangan sama sekali sentuh benda yang haram.
Rasuah, jangan mendekati jainan sedikit pun ambil. Kerana apa? Kita bimbang tuan ambil benda haram buat balik ke rumah, suap pada isteri dan anak-anak. Akhirnya anak-anak kita ni tak jadi orang. Ya, kerana apa? Tidak ada keberkatan. Baik, ini contoh Muhammad bin Sirin yang mana dia ni berhati-hati dalam hidup dia. Sebab apa? Yang ni lah, nak buat yang terbaik dalam hidup kerana faham dah dalam hidup ini kita semua akan dinilai dan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan rahmati Allah, Nabi ajak juga kepada kita tuan-tuan, kita ni kena saling jaga silaturahim. Jaga silaturahim, jangan buruk sangka, jangan bergaduh sama-sama kita tuan-tuan. Saya nak tanya Tuan Haji, Puan Hajah semuanya yang ada dalam dewan masjid kita ni, Tuan Haji sayang ke tidak sahabat-sahabat sebelah kita ni yang duduk dalam masjid ni, sahabat kita ni, sayang ke tidak? Tuan Haji macam tak sayang je. Sayang ke tidak Tuan Haji? Ustaz tak apa nak kenal, malam ni baru jumpa. Tak apa. Sayang ke tidak Tuan Haji, sahabat-sahabat sebelah ni, sayang ke tidak? Tuan Haji kita kena sayang sebab ni inilah ahli-ahli syurga belakang ni tuan-tuan. Sebab apa ahli syurga? Tuan-tuan, Nabi kata apabila kamu tengok seseorang itu selalu main masjid, berulang alik main masjid ni, di masjid kita punya masjid apa nama? Masjid daerah kita ni kan, main semua ada dia. Subuh ada, zuhur ada, asar ada, maghrib ada, isyak ada. Nabi kata bila kamu tengok seseorang itu sering berulang alik ke masjid, bersaksikanlah iman orang itu. Karena itu kita kena sayang sahabat-sahabat masjid, geng-geng masjid kita ni tuan-tuan. Tuan-tuan nak minta tolong tuan-tuan, boleh tak 5 saat tuan-tuan, tuan-tuan salam sat dengan sahabat-sahabat sebelah kita ni. Salam sat, salam-salaman Puan Hajah di belakang, sama-sama musliman. Salam sat, kiri kanan depan belakang. Siapa tak buat pendek umur, salam. Termasuk yang di depan ni, salam. Tu dia. Yang di belakang Puan Hajah, tu dia Puan Hajah sampai peluk-peluk tu, ya Allah. Alhamdulillah. Tak semua berhenti lagi, nombor 2. Tuan Haji, Puan Hajah, lah ni boleh tak pegang pipi kawan-kawan sebelah, pegang pipi. Tak ini nak pegang pipi Datuk Bandar ni. Nak pegang pipi Datuk Bandar. Pegang pipi kawan sebelah dan sebut saya sayang awak. Peraturan kita masih sama, siapa tak buat pendek umur. Tuan-tuan, perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tuan-tuan, kita kasih sayang, tanya khabar, bantu kawan-kawan yang susah. Tuan-tuan, akhirat nanti bila kita susah, Allah Ta'ala akan tolong kita pula. Tuan-tuan, yang ni yang Nabi ajak pada kita. Jangan duduk berperang, jangan duduk bergaduh. Mailah kita bersatu, kita berbaik-baik, kerana apa? Itu arahan Al-Quran. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan tuan-tuan, mana tahu, dengan kita jaga silaturahim, bila dengar sahabat sepejabat sakit masuk hospital, masuk ward, kita pergi ziarah, kita cukupkan, tanya keperluan isteri dan anak dari rumah, suami dari rumah, apa yang perlu, kita bantu apa yang patut. Mana tahu tuan-tuan, itulah rupa-rupanya jalan kita nak masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah di masjid kita ni, saya percaya banyak program. Banyak program bila nak masuk bulan Maulud ni tuan-tuan. Bila masuk bulan Maulud tu dia rapat sampai Ramadan. Nah, dia ada ceramah, dia ada makan, dia ada selawat. Kan? Memang ada cukup lengkap kita punya dengan sampai bulan puasa tu. Jadi di tempat inilah, di masjid inilah untuk kita menyuburkan kasih sayang sesama kita tuan-tuan. Jadi rugilah tuan-tuan kalau di atas dunia ni di pejabat pun nak bergaduh, dengan jiran tetangga pun nak bergaduh, dengan sahabat handai pun nak bergaduh. Dah dalam WhatsApp sebab perang tak sudah-sudah. Tuan-tuan, kan jumpa pun nak berperang juga. Apa makna hidup kita ini? Jadi marilah kita jadikan ya hidup kita ni nak jadikan seperti apa yang disebutkan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah Taala kata pada Rasulullah itu suri tauladan, contoh ikutan bagi sesiapa liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Orang yang nak dapat redha Allah, orang yang nak dapat balasan baik di hari akhirat, mereka menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh ikutan mereka. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, maknanya Ustaz-Zalifi kita kena jadi orang yang berkasih sayang, hormat menghormati, dan kita boleh faham orang lain.
tambah kita duduk masyarakat ni lah. Saya ingat bila Majlis Bandaran ni, waktu kita kecil-kecil dulu, rumah kita ni flat. Jadi kita buang sampah daripada tingkat atas tu, dia terus masuk. Betul. Kemudian daripada Majlis Bandaran ni lah hak mai duk ambil tu. Kadang-kadang kita lambai, terima kasih bang. Dia punya senyum bila kita ucap terima kasih, dia seronok. Terima kasih je pun. Betul. Bila kita bang, terima kasih bang, oh dia pun lambai. Ya, dia kata, dia seronok. Jadi kalau kita macam tu, bila nampak ada pekerja Majlis Bandaran dan tak kira lah apa pun, kita ucap terima kasih. Saya ingat satu perkara saya tadi. Ada satu saya buat social experiment. Satu hari saya makan dengan kawan-kawan saya. Lepas saya makan dekat kafe ni, saya lepas makan saya nak angkat pinggan saya nak masuk dalam besen. Saya angkat tu, kawan saya kata, tak payah angkat lah, bekerja dah, nanti makan gaji buta pula. Tu dia. Kalau kita ada sifat macam ni, tapi kalau kita ada tanggungjawab, kita ambil, kita simpan, dan orang lain boleh sekadar membersihkan saja, bersih elok tempat kita. Tapi kalau kita fikir hak tu ada orang mengangkat, hak tu kerja dia, kalau tak kerja dia makan gaji buta. Inilah yang saya fikir, kalau seberang perai kita ni daripada Batu Kawan sampai ke Jawi ada sifat hormat, menghormati, kasih sayang, ucap terima kasih, bagi salam senyum. Inilah Madinah, bandar yang barakah. Dia cara cakap tu macam calon anugerah daripada Datuk Bandar. SKT tinggi. Maknanya hari 16 hari bulan ni dapat. Baik, tapi semua boleh terang. Ni lahanan ni. Kita nak berhenti setuju 9 bulan. Bila kita sebut hidup bermasyarakat, saya sebut tadi daripada Batu Kawan sampai Jawi ni, seberang perai tengah, seberang perai selatan, seberang perai utara. Kawasan ni besar kan? Lagu mana kita nak bina supaya masyarakat kita ni, kita seronok duduk di sini, seronok, selamat, harmoni, bersih, sejahtera. Lagu mana kita nak bina? Silakan. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tuan-tuan dan puan, boleh lagi ke kita ni? Boleh lagi? Dah, kita berhenti dalam berapa dia Ustaz lagi? 9.30, 11.30 Tuan Asruddin kata pukul 9. Oh, lain macam. Memang sini memang tak kerja ke besok? Kerja dah. Sini tak ada tidak amat. Okey, baik. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan. Saya daripada mula datang tadi, saya duk kira-kira dengan mata kasar saya ni, yang hadir malam ni lebih kurang dalam 3,550. Betul ke? Salah. Yang tak nampak lah. Salah. 3,551 tambah seorang. Ramai yang datang malam ni. Alhamdulillah, pada saya satu kejayaan lah buat Majlis Pemandangan Seberang Perai ini. Dan saya pula datang ke sini, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tengok dari segi jalan, kiri, kanan, saya nak kata satu benda, Ustaz Zulfi, bersih. Tak ada dah saya tengok tu sampah tak tahu ke mana, kemudian kita kata sampah bertebaran tak tahu ke mana, burung gagak main tak ada. Sungguh. Antara benda, ingat dulu waktu kita kecil, kita naik beskar, pergi pantai bersih. Waktu tu tak berapa nak bersih lah daripada pantai tu. Tapi lah ni, dahsyat. Dia ada TV tak lebih. Mesti tak boleh sapi. Nanti kita pergi. Dah ada kafe. Bersih semua. Bersih. Mana kata buat kerja sungguh, kerja dia. Baik. Jadi soal bersih, soal nak rapatkan ukhuwah, soal nak jaga silaturahim, soal nak senyum antara satu sama lain, ini semua sifat siapa? Jawabnya adalah sifat orang yang beriman, sifat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau nak ada sifat ini, tuan-tuan dan puan, jawabnya yang kedua adalah mesti bermula daripada rumah. Mesti daripada rumah. Kalau daripada rumah kita tak didik, kalau daripada rumah kita tak jaga, maka keluar daripada rumah dia akan bawa perangai daripada rumah tu tadi. Tuan-tuan bawa lah polis ke, bomba ke, JPJ ke, mana-mana penguatkuasa yang ada. Kalau perangai daripada rumah tak berubah, maka dia akan kekal dengan keluar rumah begitu sahaja.
Jadi bila sebut dalam isi rumah ini, jawabnya siapa yang hendak bertanggungjawab menjalankan tanggungjawab ini adalah ahli keluarga itu sendiri. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita bila hidup di dunia ini tuan-tuan dan puan, semua orang rindukan kedamaian. Semua orang rindukan keharmonian. Tak mau berbalah, tak mau aku kata ke hang kata ke aku. Kemudian ada WhatsApp group, asalnya ada 15, tiba-tiba left group tinggal 2. Pasal apa? Sebab member kita merajuk, member tak ajak mengopi tengah malam. Tu je. Betul. Kadang-kadang orang masjid pun ada juga dia cepat merajuk dah. Tak main masjid seminggu. Kita pun tanya pasal apa, rupanya tak ajak dia. Tadi makan di meja penceramah. Betul je merajuk barangkali tuan-tuan dan puan-puan. Ini benda biasa. Maka tuan-tuan dan puan-puan, saya teringat kepada satu lagu lama. Ni lagu kedua. Jadi akan ada 5 lagi lagu. Ustaz ni mudah dari malam ni menyanyi ni dah kan. Mudah saudara. Lagu lama tuan-tuan, nak cerita tentang keluarga Islam. Apa tajuk lagunya? Tajuk Rindu tuan-tuan dan puan. Rindu itu adalah anugerah dari Allah. Insan yang berhati nurani punya rasa rindu, rindu pada kedamaian, rindu pada ketenangan, rindukan kesejahteraan dan juga kebahagiaan. Orang-orang bertakwa rindu akan kebenaran, kejujuran dan keikhlasan, keredaan Tuhannya. Orang mukmin merindukan anak-anak yang saleh, istri-istri yang saleha, keluarga bahagia. Orang beriman, orang bertakwa kepada Allah, dia nak keluarga dia ini keluarga yang harmoni. Tuan-tuan dan puan-puan, kita selaku rakyat, selaku orang yang bermastautin, bermukim, yang ada di seberang perai ini tuan-tuan dan puan-puan, kita jaga sungguh-sungguh akhlak kita. Kita kena jaga ni tuan-tuan dan puan. Dah beri aku janji dengan Ustaz Zarifi tadi kan, suruh bersalam, kemudian suruh pegang pipi, cakap I love you, bukan main. Sebab itu tuan-tuan dan puan, jadikan satu tempat yang namanya masjid untuk kita berkumpul tuan-tuan dan puan. Masjid ni bukan sahaja kita datang selfie balik, tak. Masjid ni bukan tempat kita datang akad nikah balik, tak. Masjid ini tempat adalah untuk kita sujud kepada Allah, yang mana kita solat berjemaah. Tuan-tuan, ingat lagi tak waktu kita sujud kita baca apa? Waktu kita sujud kita sebut apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dalam seluruh fizikal kita ni tuan-tuan dan puan-puan, bermula daripada kepala sampai ke kaki. Perasan tak waktu kita sujud, kita ambil kepala kita ni, kita letak sama level dengan kaki kita. Kita ambil kepala kita tempat sujud ni, kita letak sama level dengan kaki kita. Kita sebut Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Apa makna terjemahannya? Maha sucimu ya Allah yang paling tinggi tuan-tuan dan puan. Itu menandakan waktu kita sujud, kita semua sama mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada apa benda di dunia ni tuan-tuan dan puan-puan melainkan dengan keampunan Allah untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu
Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau nak keampunan daripada Allah ni tuan-tuan, apa perlu buat? Kena jadi orang terbaik. Dari sudut semayang tak tinggal, dari sudut zakat tak tinggal, dari sudut puasanya tak tinggal, maka rahmat Allah Ta'ala akan turun terus menerus kepada semua penduduk yang ada di seberang perai ini, tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Hidup ini kita tak tahu cepat ataupun lambat kan. Kalau kira tiga-tiga ni yang paling tua sekali yang hujung lah. Kalau ikut logik akal, dia mati dulu, tuan-tuan dan puan, betul tak betul? Nombor 2 mati, yang baju merah ni. Saya lambat lagi sebab abang kameraman mati dulu, lepas tu baru saya barangkali. Itu ikut logik akal. Abang kameraman pun kenal juga. Sebab dia seorang pakai baju batik malam ni. Lain macam. Ni unit komunikasi korporat. Makna kata hari ni hari Khamis kan wajib batik. Ya. Dia tak tukar lagi pakaian kerja dia. Tak balik lagi. Ini paling tidak SKP 999 ni. Ya. Dia Datuk tahun depan calon APC dah. Alhamdulillah. Tapi kalau tak ada gambar kami, turun markah tu. Baik, Alhamdulillah. Ini tuan-tuan dirahmati Allah, kita dapat tempoh 1 jam. Macam forum Perdana Ehwal Islam juga, 1 jam kita berforum. Mudah-mudahan ada manfaat daripada perkongsian kita pada hari ini. Ada gelak tawa sedikit sebagai hiburan ataupun bagi kita rasa segar untuk dengar majlis ilmu. Dan saya nak simpulkan tuan-tuan dirahmati Allah, terbaik dan baik ini dia tidak boleh berdiri sendiri. Dia mesti datang dengan persekitaran yang baik, barulah kita akan jadi yang baik. Tak ada persekitaran yang baik, kita tak boleh jadi baik dan terbaik. Macam kita makan nasi kandang pada ini, kita tengok dia duduk, dia pisah. Ada dal, ada kari, ada kuah kicap, ada tuak masis, ada bendi, ayam madu. Tapi pakai ambil sikit, masuk dalam panjang kita. Bila kita makan, sur faham. Sedap. Kalau sedap, kalau tak sedap, search. Tak tahu betul ke tak dia ajak saya kata search. Oh gitu. Maknanya sedap. Sedap. Jadi macam itulah masyarakat. Pakat seorang sikit bagi sumbangan, bagi manfaat, bagi-bagi, akhirnya pinggan seberang perai kita ini akan jadi sedap, bahagia, semua pakat asal. Jadi itulah yang dapat saya simpulkan. Saya mewakili ketiga-tiga adik-beradik mengucapkan selamat ulang tahun Majlis Bandaraya Seberang Perai yang keempat. Mudah-mudahan Seberang Perai kita ini adalah tempat yang kita seronok, dilengkahi barakah dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai penutup, mengambil semangat bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, marilah sama-sama kita berselawat kepada Nabi beramai-ramai. Sambil duduk kita pernah tanda kita ini sayang, cinta dan merindui syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu
terima kasih sekali lagi kepada yang bagi Datuk, tahniah bagi Datuk, dan juga persatuan pekerja Madi Bandaraya Samprai, dan juga kepada pihak masjid dan juga kepada seluruh jemaah yang hadir pada malam ini. Mohon maaf atas kekurangan. Jumpa lagi pada lain ketika dan masa. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.